Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara ni? Boleh dengar ke suara saya ni? Cuba pakai mic baru. Assalamualaikum sahabat yang dimuliakan Allah. Mari pada petang-petang yang mulia ni, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam kasih sayang Allah. Mudah-mudahan sentiasa kita berada dalam taufik kebaikan, untuk beramal, untuk yang apa kita kata, beriman, dipermudahkan Allah. Tiada yang lain melainkan semuanya sebenarnya datang daripada Allah. Bantuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya sahaja pertolongan Allah. Sebab itu kalau kita tengokkan terjemahan daripada kitab-kitab lama tersebut, tidak ada daya, iaitu untuk meninggalkan segala jenis maksiat. Dan la haula, tidak ada daya untuk meninggalkan segala jenis maksiat. Wala quwata, mana tidak ada upaya untuk melakukan sebarang ketaatan, illa, melainkan dengan hanya sahaja bantuan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi petang-petang ni, di samping kita dengan kerja kita, dengan amalan-amalan kita, sama-sama kita sentiasa beringat, kita peringat, kita dengar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, agar menjadi suburlah iman kita. Yang sebenarnya suatu keyakinan yang Allah beri pada diri seseorang hamba tu ialah satu cahaya yang sangat-sangat terang dalam hati. Yakin tu sebenarnya cahaya dalam hati. Dia bukan satu perkara yang kita buat-buat, kan? Suatu perkara yang kita buat-buat, yang kita yakin-yakinkan, kita kata, bukan. Tetapi kurniaan Allah yang terus masuk ke dalam hati seorang yang beriman. Tetapi tidak menafikan usaha. Ada usaha, kita mendengar tentang kebesaran Allah, kita beramal, kita berdakwah, kita bercakap tentang kebesaran Allah. Itu sebagai satu sarana, sebagai satu asbab. Tawassul dia panggil. Tawassul. Hatta kita beramal ni pun tawassul sebenarnya. Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dengan amalan kita, dengan dakwah kita, dengan kelakuan kita, dengan zikir kita, dengan, kan, tidak ada yang lain melainkan sebenarnya tawassul kita, agar Allah Ta'ala memberi kepada kita, agar Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Kalau sekiranya Allah Ta'ala ingin memberi, Allah Ta'ala ingin memberi maka tidak ada sesiapa yang dapat menghalang. Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang. Cumanya kita sebagai hamba berusaha. Berusaha itu perintah Allah Ta'ala.
dalam keadaan kita bersangka baik kepada Allah dan kita berserah kepada Allah, maka berusahalah bersungguh-sungguh. Tidak ada, kita katakan bila kenyataan ni, contoh suatu perkara kita kata Allah Ta'ala kalau Allah memberi tidak ada yang menghalang, Allah Ta'ala kalau kita kata tidak memberi maka tidak ada siapa yang dapat memberi, maka itu menyebabkan kita tidak berusaha. Itu pun tidak selayaknya lah. Tidak selayaknya. Kerana keyakinan, kan, keyakinan, tawakal, sabar, taat, kan, itu semua tempatnya dalam hati kita. Dia tempat dia dalam hati. Adapun pada tubuh badan kita, kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk berusaha, untuk beramal, untuk ikhtiar, untuk memilih. Itu daripada luar. Jadi dalaman dan luaran jangan kita keliru. Ada orang yang dia dengar tentang perkara-perkara yang rohani ni sehingga menyebabkan dia tinggalkan beramal, dia tinggalkan asbab. Jadi rugilah dia. Ataupun ada orang yang mana dia berusaha atas asbab lalu dia berpegang pada asbab, maka lemahlah dia. Kenapa? Kerana segala yang berlaku di keliling kita tidak adalah dia, melainkan itu hanyalah makhluk Allah. Kadang-kadang kita sebut makhluk kan. Kita terlupa bahawa amalan kita pun makhluk, dakwah kita pun makhluk, semua makhluk. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan Allah Ta'ala menciptakan perbuatanmu. Apa yang nak disampaikan di sini? Bahawa kamu adalah makhluk, perbuatan kamu juga adalah makhluk. Maksud dia tidak memberi bekas. Secara hakikatnya tidak memberi bekas. Amal kita hanyalah kerana itu perintah Allah. Kerana kita adalah makmur, yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan. Allah perintah pada kita, itu saja. Kan? Adapun memberi bekas, Allahu Akbar, hanyalah Allah Ta'ala, hanyalah Allah. Rugilah satu orang yang berusaha lalu dia yakin usaha dia yang memberi bekas. Rugi, tetap rugi. Okey? Tetapi beruntunglah dan berjayalah orang yang berusaha bermati-matian, tetapi dalam masa yang sama dia yakin yang bagi itu bukan usaha dia, yang bagi itu Allah. Ini orang berjaya dunia akhirat. Berjaya dunia akhirat. So mahal. Yakin ni sangat-sangat mahal. Jadi antara cara disebut oleh tuan-tuan guru kita, bagaimana akhlak-akhlak mulia datang dalam hati kita. Bagaimana akhlak mulia ni datang dalam hati kita. Antaranya yang paling utama dan yang paling unggul ialah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Itu yang paling unggul. Bersohbah. Bersohbah makna bersama. Bersama ni pertama yang kita faham secara akal, tentulah dia duduk sebelah-sebelah ataupun dekat, jumpa kan. Itu bersama lah. Tetapi itu adat, secara adat ataupun secara kefahaman akal. Okey? Bahkan sebenarnya bersohbah ni lebih jauh dan luas daripada makna itu. Cuma pada awalnya perlulah berjumpa. Perlu berjumpa. Dan sohbah ni dia ada adab dia. Dia ada adab dan tertib. Antaranya ialah kita tidak menginginkan sesuatu pun, melainkan kita ingin dididik. Kita ingin dididik, kita ingin ditarbiah, itu saja. Tidak ada selain daripada kepuasan, kita kata nafsu, keinginan nafsu, nak dihargai ke, nak disanjung-sanjung ke, tidak. Ataupun kita menginginkan orang yang disohbati itu melakukan sesuatu, tidak. Hanya saja datang sebagai kosong, gelas kosong, agar Allah mencurahkan kepada kita kebaikan yang dicurahkan kepada hamba-hamba dia yang soleh. Itu je. Kan sebab tu ada satu doa, atini bima ataita ibadaka solihin. Itu doa. Berilah kepada aku
sesuatu yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini antara ucapan dan ungkapan yang termasuk dalam adabus sohbah. Adat bersahabat dengan orang yang soleh. Kerana dia unggul. Bersahabat dengan orang soleh ni unggul. Dia ada terlalu banyak riwayat dalam hadis kan, menceritakan keutamaan dan kehebatan sohbah ni. Sehingga dalam suratul kahfi pun diberi isyarat kepada kita, diberi suatu isyarah, iaitu apabila anjing ashabul kahfi itu bersama dengan orang-orang yang soleh, maka tetap anjing tadi mendapat kebaikan seperti mana orang-orang soleh mendapat kebaikan. Itu yang nak disampaikan, suatu isyarah yang sangat-sangat penting. Anjing yang rupanya anjing kan. Sebab itu orang-orang yang kita kata berusaha memperbaiki hati, dia akan sentiasa perhatikan hati dia, diri dia. Dan dia akan berguru pun untuk suluh hati dia. Bukannya dia berguru hanya semata-mata maklumat ilmu, tak, tetapi untuk suluh hati dia. Apa yang ada dalam hati dia. Kerana terkadang-kadang sesuatu keburukan tu begitu gelap hati kita, kita tak boleh nampak apa ada dalam hati kita. Tetapi bila datang seorang yang Allah beri cahaya pada dia, masa itulah kita akan nampak apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kadang-kadang kita tak sabar. Kita rasa bila kita tak duduk depan orang lain kan, kita duduk seorang-seorang, kita rasa kita baik. Tapi bila duduk dengan orang ada orang lain, baru kita tahu sebenarnya kita baik ke tak. Terkadang-kadang makna keliling itu dia yang menyuluh apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, buka hati kita. Okey? Buka hati kita, insya-Allah. Okey. So setakat tu sebenarnya nak test ni mikrofon. Mikrofon baru. Nak test mikrofon baru ni je. Suara dengar ke tak, jelas ke tak? Sahabat-sahabat lain kalau nanti mungkin ada yang tak dengar sekarang, nanti bila-bila dengar kan, kalau jelas tolong komen lah, jelas ke tak jelas ke. Saya nak improve saya punya kualiti suara. Sebab kadang-kadang ada orang cakap kan, kita tengah buat live lepas tu suara sekejap kuat, sekejap perlahan. Sayang kadang poin penting tu. Kadang poin penting tu, time tu lah dia tenggelam suara kan. Jadi sangat-sangat sayang lah. Ni itulah. Oh, jelas Masya-Allah. Oh, ada sahabat-sahabat. Oh, saya ingat macam tak ada orang tadi. Rupanya ada. Masya-Allah. Okey, inilah beli imported. Imported. Tengah tunggu dah imported daripada China. Daripada China menunggu seminggu. Alhamdulillah. Kan hari tu buat live tu ada suara tenggelam timbul, buat video pun tenggelam timbul. Jadi belilah. Itu asbab. Jadi satu orang bisnes ni dia lain dia punya pemikiran dia. Orang bisnes dia buat sesuatu, dia fikir bagaimana sesuatu tu menjadi aset untuk dia lebih maju ke depan. Dia beli satu-satu benda kan, satu alat kan, tab ke, phone ke, dia beli supaya macam mana dia boleh maju, bertambah ilmu dia, bertambah dia punya kualiti, bertambah dia punya apa yang dia boleh sampaikan pada orang kan. Kalau contoh dia berada dalam satu bisnes yang nak menyampaikan sesuatu, nilai, nak sampaikan suatu kita kata satu kan nilai, suatu tak kira lah apa-apa yang nak disampaikan pun. Tapi masa dia menyampaikan tu, dia memastikan benda tu dengan kualiti yang terbaik lah. Dengan standard yang terbaik. Jadi sebab itu kita dalam bisnes ni kita ada satu pemikiran yang lain sikit. Sebab tu kita beli sesuatu tu, kita beli agar niat dia agar pemudah urusan kita. Bukannya hanya nak orang kata kalau setengah-setengah orang yang bukan minda bisnes, dia mungkin dia menganggap benda tu menunjuk-nunjuk.
Dia anggap benda tu menunjuk kan. Tapi sebenarnya tak pun. Jadi bagi saya lah, bagi saya nasihatkan diri sendiri dan semua orang, berhentilah sangka buruk dengan orang ni. Berhentilah. Sangka buruk dengan manusia ni, tu adalah tanda jelas betapa kotornya hati kita. Tanpa orang lain kacau kita, tanpa orang lain buat apa-apa pun pada kita, kita awal-awal memang dah ada dah kotor dalam hati kita. So berhenti. Lebih baik kita baiki diri kita, buat sesuatu yang berfaedah. Kalau nak berjaya dunia, silakan. Nak berjaya akhirat, silakan. Nak berjaya dunia akhirat, silakan. Pastikan yang kita lakukan itu bermanfaat. Itu je. Buat apa bermanfaat. Berhentilah daripada sangka-sangka buruk, cakap-cakap buruk, dengar benda-benda buruk kan. Benda tu dia tak bagi kesan pun pada orang yang diumpat tadi. Kalaulah orang yang diumpat tadi tu ataupun orang yang disangka buruk tadi, dia punya hubungan dengan Allah dekat, tak ada apa pun. Bahkan dalam suratul Fatah Allah Ta'ala bagi tahu kan, barangkali orang yang diumpati itu, orang yang disangka buruk tadi tu, dia lebih baik daripada kamu. Itu je. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala kan, tak ada masalah lagi. Dia tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan pun sebenarnya. Bahkan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang kita kata jelas, ingin menyampaikan kebaikan, orang ni akan terus maju. InsyaAllah. Okey, petang ni setakat ni dulu. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi. Okey, dia masalah kita lagi improve lagi. Ini pun tadi handphone habis bateri lah. Itulah kita pakai tab pula. Macam tu. Okey, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.